ما بعد ونحن بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya syukur kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ni merupakan malam yang mungkin terakhir kita, bukanlah terakhir, kita berjumpa lagi insya-Allah. Malam yang terakhir untuk kita khatam buku ni. Kalau ikutkan daripada awal kita baca itu, insya-Allah malam ni merupakan malam untuk kita habiskan pembacaan buku ni. Tetapi saya akan sambung dengan tajuk-tajuk yang di-requestkan oleh beberapa orang sebelum ni. Tak apalah, saya akan sambung dan lepas ni kalau tengok keadaan, kalau kita tak boleh habis hari ini, kita sambung hari lain pula. Banyak lagi masa kita akan bertemu dan insya-Allah. Okey. Pada minggu lepas, kita dah pun habis bincang tentang tajuk yang berkaitan dengan perkembangan titik yang jam, perkembangan dengan titik-titik i'rab, dan insya-Allah malam ni kita nak sambung muka surat yang ke-249. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok pada muka surat 249. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Apa tajuk dia malam ni? Perbezaan antara rasmul mushaf dan juga rasmu imla'il mudin. Imla'ul hadis, imla'il mudin lah. itu mengarabkan Melayu ke Arab. Tak. Maksudnya imla'ul hadis. Imla'ul hadis ni adalah resam tulisan yang baru. Tulisan baru ni contohnya macam tulisan surat khabar, tulisan di website, tulisan apa-apa, buku, okay. Memang takkan sama lah dengan tulisan dalam Al-Quran. Sebab tu kalau orang betul-betul nak ceritanya, Quran ni, orang Arab pun kena belajar. Sebab mereka mungkin baca buku atau baca paper dan sebagainya. Lalu paper mereka tu tulisan dia lain. Bahasa bukanlah tulisan lain tu bahasa lain tak. Bahasa sama aja. Tapi nak cerita tulisan di Al-Quran ni tak sama dengan tulisan yang berada di surat khabar. Okay, baik. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 perbezaan antara tulisan mushaf dan juga tulisan terbaru atau contemporary yang ada dalam risalah-risalah dan sebagainya yang pada hari ini. Baik. Perkara pertama, kita tengok apa dia? Huruf-huruf ada dalam Quran ni, maksudnya ada huruf-huruf yang dibaca tetapi digugurkan dari tulisan. Kita baca huruf tu tapi dari tulisan tak ada. Okey. Nombor 2, ada huruf-huruf yang ditulis tapi tak dibaca pula. Dalam imla'il hadis tak boleh. Dalam tulisan contemporary tak boleh. Kalau kata nak baca huruf tu mesti kena tulis. Okey, kalau kata tak nak baca mesti kena buang huruf tu. Itu dalam tulisan contemporary, tulisan yang terkini. Al-Quran tak? Al-Quran ada tulisan yang tak tulis tapi kena baca. Ataupun tulisan yang kena baca tapi tak tulis. Terbalik pula. Tulisan yang tulis tapi tak baca. Okey, nombor 3, huruf-huruf yang ditulis dengan huruf-huruf tertentu tapi dibaca dengan huruf-huruf tertentu. Al-Quran ni ada. Tuan khabar tak ada. Nombor 4, perkataan yang ditulis secara bersambung atau tidak bersambung. Quran ada. Dalam tulisan baru tak boleh buat macam ni. Dia mesti kena serentak, dia kena konsisten. Dia tak boleh ikut macam Quran. Nombor 5 pula, huruf ta ta'nif, ta marbutah tu, tetapi tulis dengan ta buka, ta mabsutah. Dalam Quran je boleh buat. Dalam tempat lain tak boleh buat. Kalau tempat lain nak tulis ta maftuha, tulis ta maftuha. Kalau nak tulis ta marbutah, kena tulis ta marbutah. Tak boleh tukar ta tu jadi ta lain dan sebagainya. Okey, baik. Ini kita fokus kepada Quran je lah. Artinya yang Quran je yang berbeza dengan tulisan imla'ul hadis. Imla'il hadis ni kita terjemah dia sebagai tulisan contemporary lah, tulisan bersam yang terkini, tulisan moden. Baik. Dalam Al-Quran, apa dia kata, kita pecahkan, kita perincikan satu-satu tajuk 5 tadi. Yang pertama, huruf-huruf yang dibaca tetapi digugurkan daripada tulisan. Pertama, huruf alif. Maliki. Okey, sepatutnya Maliki ni kena tulis, kalau kata dalam buku, nak tulis Maliki ni kena tulis mim alif besar. Macam ni. Tulisan dia mesti kena tulis mim, alif, lam, kaf. Baru orang Arab akan faham. Maliki atau malikun. Mesti orang Arab faham. Kalau tulis mim, lam, kaf je, tak boleh. Orang Arab tak akan faham.
Dia mungkin dia faham milkun ke, dia boleh jadi milkun, dia boleh jadi malakun. Maksudnya dia boleh jadi macam-macam lah. Dia tak fokus kepada hanya satu sahaja macam mana dalam Quran. Tapi kalau dalam Quran dia buang alif besar tapi dia ganti dengan alif kecil macam ni, letak dekat situ maliki. Cuma kita ni disebabkan nampak alif kecil tu, sebab tu kita boleh baca. So orang Arab pun samalah, daripada Quran ni dia memang boleh baca lah. Okay, dalam cerita pasal alif ni kebetulan saya nak sebut tentang lafzul jalalah, nak sebut tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, lafaz Allah ni daripada adanya ataupun wujudnya orang Arab atas muka bumi ni, kata lafaz Allah ni bermula dari zaman tu lagi orang sebut Allah ni memang dengan harkat yang dua lah. Maksudnya panjang dua harkat. Allahu, Allah mesti kena panjangkan dua harkat. Dan sejak ada Arab. So, menurut sejarah, bilakah bermula adanya orang Arab ni? Sejak daripada zaman Nabi Hud AS. So, orang pertama Arab ni dikatakan adalah Nabi Hud AS, orang Arab. Okey. Jadi dari situ lagi orang sebut Allah, Allah panjang. Okey. Kemudian dan benda tu berlalulah zaman itu, orang kata apa, berganti silih berganti zaman tersebut. Sampailah ke zaman orang Quraisy ni pun juga sama. Rasulullah SAW sebut Allah mesti panjang. Allah tu mesti ada panjang, lafaz ada dua harkat. Sehingga dalam penulisan orang Arab tak perlu tulis alif. Tak perlu. Tak perlu tulis alif sebab apa? Sebab mereka memang dah tahu Allah tu sendiri memang dia baca panjang. Berbeza dengan orang yang bukan Arab. Orang yang bukan Arab, kita tak faham. Contohnya kita lah yang terdekat dalam bab ni. Kita orang Melayu, Ajam. Kita takkan faham. Kalau lafaz Allah tu tak tulis alif, that's why kita dulu-dulu, kalau tulis Allah, kita akan tulis macam ni. Alif, lam, ha, kemudian buat tanda sabdu, letak alif atas dia macam tu. Dulu-dulu lah. Tak tahulah sekarang ada lagi tak ustaz-ustaz ada buat macam ni, tak tahulah. Tapi saya pun dah tak mau tak cek kan. Apa yang saya tahu, dulu-dulu, macam ni lah orang tulis alif, lam, ha, atas sabdu tu letak alif. Dalam frame-frame pun banyak lagi dia buat perangai tu. Tetapi dalam Al-Quran tak. Dalam Al-Quran dia lebih kepada alif, lam, ha, kemudian atas sabdu tu dia buat baris je. Allah. Namun, adakah oleh kerana tidak ada alif di situ, kita takkan baca alifnya? Adakah kerana tak ada alif? Oh, oleh kerana lafaz Allah ni tak ada alif, kita pun rasa macam tak perlulah baca alif. Kenapa nak baca alif pula? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lafaz Allah ni bukan kata wujud zaman kita. Daripada zaman mula-mula ada Arab dulu lagi dah dibaca dengan alif. Jadi siapalah kita untuk menafikan alif tu. Ini nak kata walaupun tak nampak alif di situ, tak ditulis, tetapi lafaz Allah perlu dibaca dengan panjang. Kalau kata tengah-tengah, wasal, dua harkat. Kalau kata waqaf, ikutlah harkat ma'arif disukun. Okey, baik. Ada satu lagi perkataan dalam Quran, iaitulah Allata, alif lam, ta macam tu. Allata. Allata ni ditulis alif. Allata, dia buat tanda sabdu, alaf. Kemudian Allata, ayat 19, surah An-Najmi, kita boleh tengok. Okay, surah An-Najmi, ayat 19. Dalam Al-Quran, ditulis alif. Allata. Allah tak tulis alif. Tetapi Allata pula ditulis alifnya. Jadi, ada orang tanya, habis itu, kenapa Allata boleh tulis alif, Allah tak tulis alif? Okay, jawapan yang pertama adalah, Allata dalam Al-Quran, satu tu je ada dalam Al-Quran. Tak ada tempat lain. Okay. Yang kedua, Allata, kalau tak tulis alif, orang akan tak tahu baca dia Allata. Nak ceritanya, Allata, kalau tak tulis alif, orang akan baca Allata. Allata, kalau tak tulis alif. Maksudkan Allah, walaupun tak tulis alif, orang akan baca Allah. Adapun Allata, kalau tak tulis alif, orang tak baca alif, orang baca Allata. That's why kena tulis alif, baru orang baca dia panjang. Tu nak cerita, kalau ikut dari segi mukjizat pun, Allah tak perlu ada alif pun orang baca panjang. Allata ni berhala. Tuan-tuan tahu tak? Allata. Dia panggil ada 3 berhala. Allata wal Uzza. Dan satu lagi dia panggil Tuhan nama Manah. Manah tu pun. Manah pun adalah salah satu nama Tuhan orang Tuhan orang-orang bukan beriman juga. Wa mana atas lisatul ukhra pun juga salah satu Tuhan orang kafir dan sebagainya. Ya, kenapa dia?
Tak apalah duk conteng saya punya buku ni. Okey. Sekejap saya padam dulu. Okay. So, Lata ni adalah nama berhala. That's why kalau tak ada alif, orang tak baca panjang. Bila ada alif, barulah orang baca dia dengan panjang. Pada Al-Lata. Okay. So, nak membezakan antara Allah dengan Al-Lata, bila Al-Lata kena ada alif, Allah tak perlu ada alif. Bahkan, bukan Allah je tahu. Hatta Allahumma pun sama. Semua orang kena ingat tu. Bila kita jumpa dalam Al-Quran, perkataan Allahumma. Sebagai contoh, kalau kita tengok dalam surah yang paling ketara sekali lah bila kita baca kan, ada surah apa nama tu, surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan tengok tak dalam surah Al-Ma'idah, muka surah surah Al-Ma'idah, bila kita baca, ramai lagi orang dah baca surah Al-Ma'idah ni, bila dia sampai ayat tu dia akan baca macam mana. Tuan-tuan tengok saya tunjuk dekat skrin. Okay. Tengok ayat dia. Siapa boleh baca? Siapa boleh baca, buka mikrofon. Kalau tak boleh baca, dia buka. Baik, mana Al-Quran saya? Okay, nampak tak? Surah Al-Ma'idah, muka surat 127. Ayat atas tu. Macam mana nak baca? So, biasanya lah. Bukanlah saya nak meremeh-remehkan orang, tak. Tapi, biasanya lah, daripada 10 orang, akan ada juga 2 ke 3 orang mesti akan baca silap. Akan ada juga. Dia tak ada. Kalau kata 10 orang, 10 perfect baca dengan betul. Mesti akan ada juga seorang ataupun 2. Mesti akan baca tersilap juga ayat ni. Sebab kadang-kadang tu tak perasan. Bukanlah tersilap tu sengaja, tak. Kadang-kadang saya faham lah. Tersilap tu oleh kerana kadang-kadang tak perasan. Dia baca apa? Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana. Maksud macam Maryam Allahumma. Tak betul tu. Tak boleh baca gitu. Jadi nak kena baca macam mana? Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana. Ni, Allahumma ni. Nampak tak perkataan ni? Dan sebelum Allah ni, mim ni bagi atas. That's why lah kena mallahumma. Baca tebal. Mallahumma. Ada tempat yang dengan qalullahumma. Ada juga dengan baris bawah. Qulillahumma. Kalau baris bawah, dia dinipis lah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Tu. Qulillahumma. Allahumma juga. Jadi semua lafaz Allahumma ni memang takkan ada alif. Sebab dia lafaz Allah jugalah. Allah dengan Allahumma ni lebih kurang lah. Allahumma ni doa lah. Allahumma ya wahai Tuhan kami. Wahai Allah. Allahumma ni lebih kepada wahai Allah. Kalau Allah saja tu Allah lah kan. Jadi Allahumma ni lebih digunakan untuk lafaz doa. Baik. So nak ceritanya dia tidak ada alif tetapi perlu dibaca dengan alif. Dan untuk lafaz-lafaz jalalah kat sini ni mesti kena baca tebal sekiranya sebelum dia huruf yang baris fathah ataupun membaris dhammah. So kena hati-hati supaya dalam bah ni kita tak terbabas ataupun tidak tersilap. Okey, baik. Terima kasih. Baik, kita lihat, kita sambung cerita kita. Okey. Ada huruf waw yang digugurkan dari perkataan. Pun ada juga. Contoh macam Dauda, Ma'uriya, Fa'wu ilal kahfi. Itu semua huruf waw. Jadi dia buang waw besar satu. Dia bubuh waw kecil. Nak ceritanya waw kecil semua ni datang baru je tuan-tuan. Tuan-tuan baru je datang. Kalau ikutkan mushaf sebelum ni, mushaf lama dulu tak ada pun waw kecil tu. Waw kecil tu tak ada. Tetapi orang Arab, bila dia baca, dia tahu nak panjang nak pendek. Orang Arab kan, bahasa dia kan. Jadi dia tengok sekali dia tahu dah, Dauda, dia tahu. Kita kalau tak ada waw kecil tu, Dauda, Ma'uriya, Fa'uila. Kita akan baca pendek. Sebab kita tak tahu. Itu bukan ayat kita, bukan lafaz kita. Kita tak tahulah. Jadi tapi salah kalau kerana kita tak tahu. Tak salah. Cuma nak ceritanya itulah kelebihan orang Arab ni kat situ. Dia orang baca Quran, dia orang tengok. Tak ada baris pun dia orang boleh baca. Sebab dia memang bahasa dia kan. Jadi tapi ala kulli hal, walaupun kita ni bukan orang Arab, namun jazakumullahu khairal jazaa, moga Allah Taala mengganjari ganjaran yang besar buat mereka yang menulis Al-Quran ni maksudnya. Maka ni berusaha sampai tahap nak kalau boleh. Kita ni walaupun orang bukan Arab, orang Ajam,
Dia nak, mereka ni nak kita ni boleh baca setanding dengan mereka. Usahalah, buatlah sesuatu supaya mereka ni faham. Cumanya, mereka dah berusaha buat sesuatu. Di pihak kita lah pula, sejauh mana usaha kita pula nak belajar. Takut-takut mereka berusaha penat-penat buat supaya memudahkan macam ni sekali. Tapi di pihak kita ni yang bukan Arab ni, buat alai, buat endah tak endah je. Maksudnya take for granted, tak apalah. Kami tak baca, ada orang lain baca, biarlah orang lain baca. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah kelebihan yang ada pada kita umat Muhammad ni. Walaupun kita ni jauh dengan zaman Nabi Muhammad SAW, tapi kita mampu boleh baca Quran macam mana zaman Nabi dulu baca. Sebab apa? Kemudahan yang telah diperturunkan kepada kita hari ini. Baik. Ada juga huruf ya yang dibuang daripada huruf, kemudian digantikan dengan ya kecil. Contoh macam fama ataniyallah ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Itu semua adalah huruf-huruf yang digantikan dengan huruf ya. Ada juga contohnya huruf lam wal laili, dia tak boleh double lam macam Allah kan. Allah tu double lam. Allah alif lam lam ha. Tapi kalau al-laili sepatutnya kena ada dua lam. Al-laili. Tapi tak, dibuat satu je lam, dia tak sabdu supaya kita tak terkeliru kat situ. Takut-takut ada jenis orang, saya pernah jumpa juga jenis orang yang pernahlah dulu, bukanlah belajar formal pun, tapi terdengarlah satu kuliah tu orang Allah ni, dia sampaikan kuliah, dia kata antara salah satu sebab kan minggu lepas saya dah buat tunjuk sebab ni, antara salah satu sebab lafaz Allah ni tebal, kenapa? Siapa ingat? Antara salah satu sebab lafaz Allah ni tebal kerana kata dia sebab double lam. Allah tu ada double lam. Jadi tapi mungkin masa dia cakap tu dia tak sedar. Dia tak sedar bahawa berapa banyak dalam Quran ni yang ada perkataan yang double lam. Contoh, okey, tengok ayat saya tunjuk ni. Siapa nampak? Okey. Nampak Sekejap. Mana tu punya pen? Okey. Nak baca macam mana ni? Khairum minal, cuba baca. Ini mikrofon semua tak hidup Minallah. Ada, alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan. takut semua mikrofon kena mute sebab saya tak mute pun. Risau pula takut hari ni ada malaikat mana laluan tolong mute. Okey, so nampak minal lahwi ni ejaan dia kalau nak ikutkan, cuba tengok antara lafzul jalalah Allah dan juga minal lahwi ni sejibik. Sejibik atau sejibik. Allah ni alif lam ha, sama juga alif lam ha, tiga-tiga ada alif lam ha. Jadi adakah dekat lahwi ni kita baca minallahwi? Kan? Allah memanglah wallahu khairur raziqin qul ma indallahi khairun. Adakah lahwi ni kita lahwi ni kita baca lahwi? Sebab apa? Sebab ada dua lam. Tak. Sebab tu kadang-kadang sesuatu benda kena study habis-habis dulu. Nak cakap tu kadang-kadang bahaya. Dia jadi mengundang bahawa bila orang tengok cek balik, ada je dalam Quran yang ada dua lam je ni, tapi tak baca lafaz, tak baca tafkhim pun. Yang betul-betul tafkhim ni hanyalah Allah. Memang macam tu. Memang lafaz Allah ni bukan, orang kata kenapa tafkhim lafaz jalalah ni? Memang Arab baca macam tu. Memang daripada sejak ada Arab yang saya sebut tadi tu, memang orang baca Arab macam tu. Kita tak perlu nak sebab fikir dalam-dalam kenapa mungkin masa sebut Allah tu dia tertebalkan lidah ke apa. Tak perlu fikir benda tu tak jadi mudarat pun kalau kita tak tahu. Okey, jadi nak ceritanya lafzul jalalah, tebalnya lafzul jalalah ni bukanlah disebabkan kerana double lam tersebut. Tebalnya lafzul jalalah adalah kerana memang begitulah orang Arab sebut lafaz Allah Taala. Okey, baik. Itu yang pertama. Buang huruf kemudian gantikan dengan huruf yang lain. Okey, yang kedua. Huruf-huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca. Dalam Quran je ada, dalam tulisan moden tak ada. Okey, pertama, huruf alif ataupun dipanggil sebagai alif ziyadah. Orang panggil alif ziyadah. Siapa mana ziyadah? Ziyadah ni maksudnya tambahan. Zaid. Orang nama Zaid. Tambahlah tu Zaid. Zaidah pun boleh, ziyadah pun boleh, dua-dua applicable. Okey.
Mana Puan Lina? Hari ni depan dia sebut dah applicable. Okey. Baik. Apa cerita tadi? So, adalah banyak dalam Quran ni. Contohnya, kebanyakannya alif ziyadah ni, dia akan duduk selepas wawul jamaah. Contohnya macam qalu, kafaru, amanu. Apa sajalah yang ada wawul jamaah ni. Lepas huruf wawul jamaah, mesti akan ada alif ziyadah. Ini common. Ini dalam Quran semua kena ada. Okay. Tapi dalam masa yang sama, ada juga tempat-tempat lain yang memang pakai alif ziyadah ni. Contohnya macam, au la'azbahannahu bisyai'in dalam surah Al-Kahfi, mi'ata juga ada dalam surah Kahfi. Kahfi ke? Mi'ata, ya, mi'at salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a ada, Kahfi ada, surah Baqarah ada. Banyaklah surah ada perkataan mi'ata ni. Okey. Apa yang saya pernah belajar dulu, saya nak bawa satu perkataan. Kenapa ada hitam kat situ? Telah dibincangkan penambah huruf terkebelatan di atas. Okey, tak apa. Baik. Perkataan mi'ata ni, mana dia? Ada setengah huruf yang ditulis alif ziyadah ni selain daripada selepas wawul jamaah ni, ada sebab dia. Okey, ada sebab dia. Okey, pertama, salah satu sebab dia adalah dulu-dulu tidak ada, sebelum ada huruf hamzah tu sendiri, tuan-tuan boleh tengoklah, boleh rujuk balik bab sebelum ni, bilakah tertulis atau bilakah direkanya huruf hamzah tu? Bila? Tahun bila? Siapa ingat? Tahun bila mula ada huruf hamzah? Saya ingatlah. Kena buka balik buku sebelakang. Sejak nak ceritanya, masa zaman Rasulullah lagi tak ada, belum ada lagi huruf hamzah ni. Jadi huruf hamzah pada waktu tu belum ditulis, tetapi dibaca. Orang Arab tahu baca, a i u tahu baca, cuma tak ada tulisan. Jadinya ada beberapa perkataan. Ada beberapa perkataan yang mana kalau kata tak tulis huruf alif ziyadah ni, mereka orang Arab mungkin akan keliru. Okey, kita tengok contoh mi'ata. Tuan-tuan nampak ni mi'ata ni? Okey, mi'ata ni. Mim, alif ziyadah, hamzah atau rumah, and then huruf ta. Baik. Cuba kita selami sekejap bagaimana penulisan dulu lah. Contoh, mi'ata. Dia kalau kata tanpa alif ziyadah, dia aja mim, kemudian rumah hamzah, kemudian huruf ta. Rumah hamzah tu kena ada kocok gitulah. Baru Ustaz tak dengar. Sudah. Halo? Halo? Hello? Okey. Okey dah, okey dah. Okey dah Ustaz. Okey. Okey Ustaz, okey. Sekali lagi saya ulang. Okey. Kalaulah perkataan mi'ata ni, kita buang alif ziyadahnya dan kita cuba untuk tulis bagaimana zaman sebelum wujudnya huruf hamzah. Kita ada mim, kita ada rumah hamzah, ini kita ada huruf ta tanpa titik. Kalau saya tanya, tulisan yang baru saya tulis ni, agak-agak boleh tak kita, tuan-tuan nampak tak? Atau tuan-tuan dan puan-puan nampak tak? Apa boleh baca daripada tulisan ni? Faham tak maksud saya? Maksudnya dari Tak pasti rumah tu rumah apa. tak pasti rumah ke rumah apa. Okeylah, kalau saya bagi peluang untuk baca lah, cuba baca. Agak-agak boleh baca apa bunyi dah, agak-agak boleh bunyi macam mana. Letaklah huruf apa pada tengah-tengah tu, tak kisah. Tapi yang huruf tu ada contohnya dalam Quran. Siapa boleh fikir? Siapa boleh fikir terror? Itulah nak bagi hadiah, nak jumpa susah. Kecuali naik kapal esok-esok bolehlah bagi hadiah. Okey. Siapa nak cuba volunteer? Perkataan yang saya baru tulis ni, agak-agak dalam Quran, kita boleh baca dengan bunyi dia macam mana? Agak-agak apa bunyi? Boleh bunyi macam mana bunyi dia? Memang tak ada huruf pun. Saya tengah-tengah tu saya kosongkan. Agak-agak kita boleh isi, kita boleh ganti dengan huruf apa tengah tu? Ya. Huruf ya. Ya. Bunyikanlah macam mana? Huruf nun. Mi. Lagi? Ya. Huruf nun. Min. Bunyikan. Kalau nun bunyi dia macam mana? Min. Minhu. Minhu. Sebut betul lah minhu, tak payah minhu. Nampak? So, orang Arab bila tengok perkataan ni, dia akan confuse. Mungkin boleh jadi minhu. Mungkin boleh jadi mi'ata, tak tahu. So, apa yang berlaku sekarang ni,
Sebab itulah letak alif ziyadah ni, supaya alif ziyadah ni adalah untuk nak bagi tahu lepas mi ni adanya a. Kemudian barulah buat rumah, dah ta situ, mi ata. So lafaz macam bila ada alif ziyadah ni, nak ceritanya kenapa wujudnya alif ziyadah ni, orang Arab sendiri pun confusing sekejap dengan perkataan tu. Kalau tidak ada alif ziyadah. Tapi pernah dibincangkanlah di peringkat atasan ketika mana bila dah wujud kilang pencetakan Al-Quran ni, orang bincang semua tentang sama ada sejauh mana kita masih perlukan huruf-huruf ziyadah ni. Adakah kita nak buang, sebab apa? Sebab kita ada huruf hamzah dah. Just pakai je lah hamzah, buanglah huruf-huruf ziyadah ni, buat pening orang baca. Contoh macam la azbahannahu ni. Dah ada la, nak kena ada lagi huruf ziyadah tengah-tengah tu, nak buat apa? Kan? Tak, orang nak buat apa? Tak tahu, orang tak tahu buat apa. Di syai'in. Tempat lain syai'in boleh je tulis dengan tanpa alif. Kenapa tiba-tiba kat sini kena tulis alif pula? Kan? Jadi adakah keperluan kita lagi kepada huruf-huruf ziyadah ni? Jadi akhir bincang, akhirnya kena ada juga, kekalkan juga alif ziyadah ni, atau apa pun saja ziyadah lah, dengan alasan bahawa itulah dia merupakan peninggalan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang pada hari ini menjadi tanggungjawab mereka untuk belajar dan tahu apa peranan alif ziyadah yang dipakai pada zaman dahulu. Okay, baik. Jadi kita tak boleh buanglah sewenang-wenangnya. Walaupun dari satu sudut ia tidak memberi makna pun, alif ziyadah ni dia tak memberi makna lah. Maksudnya apa makna dia, terjemahan tak ada makna apa. Cuma dalam tulisan ia adalah satu warisan tinggalan daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah barakahnya tu. Okey. Wow, sama juga ulaika saurikum ulul albab ulati. Sama juga. Tak tahu nak baca a ke u, dan bubuh wow tu baru tahu kita baca u. Dan kalau kita tengok ziyadah ni kebanyakan dia akan duduk dengan hamzah. Kan, cuba tengok betul-betul. Kalau bukan ziyadah yang duduk selepas wawul jamaah, kebanyakannya dia akan duduk dengan hamzah. Nampak? Ula ada waw, sauri uri hamzah, ulul ula. Kan? Bi aidin hamzah, aidin, nabail, malaihim, la azbahan li syai'in. Dia kan tak jauh dengan hamzah. Kebanyakan huruf-huruf ziyadah yang berada di tengah ayat ni, selain dari wawul jamaah, dia kan kebanyakannya dia akan duduk dengan hamzah. Sebab tu saya kata tadi, masa sebelum hamzah itu ada, seorang jadikan huruf nak ditemin baris apa. Sebelum hamzah tu ada. Untuk especially perkataan-perkataan yang boleh mendatangkan kekeliruan sahaja. Adapun yang huruf yang tidak mengelirukan, is okay. Tak perlulah bubuh ziyadah ni. Jadi lagi banyaklah pula nanti kan. Tak boleh. Dia hanya bubuh atau waw atau ya ziyadah ni hanya saja kepada huruf-huruf yang boleh menimbulkan confusing. Yang tak ada. Okay, baik. Nombor 3. Huruf yang ditulis dengan huruf tertentu tetapi dibaca dengan huruf lain. Yang ni pun ramai lagi dia baca silap ni. Contohnya macam perkataan as-salata, az-zakata, ar-riba. Semua tulis waw. Dalam pertulisan seharian, paper, risalah dan sebagainya, orang tak tulis macam Quran, salawat, waw ni tak. Orang tulis dengan alif lah, salat lah. As-salatu wassalamu ala rasulillah, tulis dalam alif lah, tak tulis dalam waw. Zakat pun sama juga, zai kaf alif ta. Riba pun sama juga, raba alif lah, tak ada raba waw. Tapi dalam Quran tulis dengan waw. Jadi kena pesanlah kepada student-student, walaupun ditulis dengan waw tapi dibaca dengan alif. Yaslaha sama juga tulis dengan ya, tapi tulis eja baca ada alif. Bushra tak baca bushri atau baca bushrai. Kan, baca bushra tulis alif. At-taurata baca dengan alif. Ada yang ditulis dengan hamzah, ada ditulis dengan waw tapi baca dia hamzah. Sebab apa? Ada hamzah atau waw. Okay, ini pun ada benda-benda yang kita kena perhatikan dan boleh ajar orang bahawa bagaimana cara nak tengok hamzah. Kalau kata hamzah tu duduk betul-betul atas waw, maka baca dia pendek. Kalau kata hamzah tu duduk sebelum daripada waw, maka baca dia panjang, sepanjang mad badal. Okay. Begitu juga hamzah guna rumah ya, sama juga tapi tak ada tak panjang pun, pendek je. Okay. Dan juga ada huruf yang ditulis dengan sad tapi dibaca dengan sin. Itulah pada lafaz wa yabsutu dengan bastah. Ada dua perkataan tu, tulisnya sad kerana orang Arab sukar nak baca sin, tapi riwayat Imam Hafs ni
masih membaca secara originally, baca dengan huruf sin. Okay, baik. Nombor 4. Perkataan yang ditulis secara bersambung atau tidak bersambung. Yang ni dalam Quran je ada. Dan yang menariknya dalam Quran ni, ada ketika perkataan tu dalam satu tempat ditulis secara terputus. Contohnya macam likaila. Likaila. Ada ditulis secara likaila tu terputus. Likai dan la. Ada setengah tempat likaila tu dia sekali kan. Likaila. Dia sebut sekali. Kenapa jadi begitu? Wallahualam. Quran je boleh buat begitu. Tapi dalam penulisan paper tak boleh. Paper kalau kata sambung semua. Putus-putus semua. Tak boleh. Tiba-tiba boleh buat macam Quran. Okay. So dalam Quran ada jugalah. Contohnya macam malihadzal kitab. Okay. Dalam surah Al-Kahfi. Qala ya wailata. Macam mana ayat dia? Wa wada'al mujrimuna wa wada'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ayat itulah, ayat berapa tu? Ayat tak silap saya ayat 49 surah Al-Kahfi, boleh tengok. Okey, baik. Kalau kita tengok perkataan mal, apa makna mal? Harta. Al-mal wal banun kan, harta dan anak-anak. Okey. Adakah maliha tu ma tu merujuk kepada harta? Tak. Tak betul. Dia adalah ma. Asal dia adalah ma. Apa lihadzal kitab. Nak ceritanya, maksudnya mereka terkejutlah orang-orang berdosa ni, betapa mereka terkejutnya dapat kitab yang penuh dengan penulisan dosa mereka tu, sebab mereka kata ma lihadzal kitab. Ma tu di sini pun kalau ikut tajuk Nabru ni ada ni. Ada Nabru ni ke sini. Kalau ikutlah. Tapi bukan kita dalam buku kita lah. Sebab apa? Untuk nak membezakan antara mali hadza tu. Sebab tak nak macam mali. Kalau macam mali, harta ini kitab. So dia kena baca mali hadzal kitab. Maksudnya mali hadzal kitab. Adalah. Tapi tak apalah, kita tak perlu pun yang ni. Takut-takut nak hafal panjang pula ceritanya, tak payah. Baca biasa pun tak apa. Tapi nak ceritanya, asal dia adalah ma dan lihadzal kitab. Itu yang betul. Tapi lam ni terputus pula. Terputuslah pula tulisan lam ni dengan hadza. Dan bila orang tanya kita, boleh tak nak wakaf pada mali ataupun nak wakaf pada ma saja? Boleh tak? Boleh. Boleh. Nak berhenti pada ma boleh, nak berhenti pada mal pun boleh. Tapi kena beritahu lah, walaupun berhenti dekat pada mal, itu bukan bererti maknanya adalah harta. Bukan harta. Nampak? Betapa confuse-nya. Kita cakap, bila tiba-tiba cerita fataral mujrimina musyfiqin. Mereka orang berdosa ni melihat kita mereka. Wa yaquluna ya wailatana. Mereka berkata, celakalah kami. Ma li hadzal kitab. Harta ini kitab. Dan macam ini harta Ahmad Albab yang punya. Tak betul. Bukan macam tu. So, tulisan dia bukanlah mali tu adalah merujuk kepada harta. Sedangkan ma tu adalah mal mausul, tak salah saya. Mal mausul kot. Mal mausul. Allazi li hadzal kitab. Ini apa ni? Kitab apa ni? Maksudnya mereka nak tunjuknya kata kitab apa yang ditayangkan kepada kami ni? Terkejutlah kerana banyaknya dosa-dosa mereka. Nauzubillah. Okey, baik. So, ada juga lah wahai semua dalam Quran, hai semua ada tulis secara bersambung, ada ditulis secara terputus, ada juga yang ditulis secara sambung. Contohnya macam ya bana umma. Siapa tahu ya bana umma ni apa? Ya bana umma ni. Dia ada 3 perkataan. Pertama ya. Ya, wahai. Wahai, ya tu wahai. Ibna tu adalah anak lelaki. Umma tu apa? Ummi lah. Ibu. Ibu. Anak lelaki Ummi. Ibu lah, anak lelaki ibu. Panggilan manja Nabi Musa kepada Nabi Harun. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun ni mereka seemak. Tapi mereka tidak sebapa. Sebab dia duduk atas waw tu lagi terconfused tu, Ustaz. Kalau sekarang kurang, kalau atas alif tu kita faham. Ummi kan, Umma. Dah makan biskut. Tengok mak baiknya, panggil ajak anak makan biskut. Anak lelaki makan biskut. Saya tak ada biskut, saya ada kepau nak. Mau lepek ke tu, Ustaz?
punyalah kelas sampai tak sempat nak makan, letaklah dalam tupperware. Bila-bila ada kelas, bila ada datang baru makan. Maaf Ustaz, cucu baru sampai. Tak apa, Maaf, tolong. Sila layan dulu cucu tu. Sorry, terbuka pula. Ya Tak benar. Ya benar. apa kan, orang kata Ya benar. Jeddah. serius sangat apa, rosak juga kan. Okey, baik. Yang kelima. Ustaz tak terangkan pasal Ilyasin tu, Ustaz. Ilyasin. Dah ceritanya ada huruf-huruf yang ditulis secara tidak bersambung. Ilyasin ni ada gitu, Ilyas, Nabi Ilyas tu ada tulis alif lam dengan Yasin tu. Ni sebenarnya dah ada dalam bab apa nama? Oh, Dalam bab waqaf matu maksud. waqaf ittirari. Waqaf terkejut. Waqaf mengejut. Waqaf apa nama? Waqaf emergency dah ada bab ni dulu. Tirori. Waqaf ittirari. So nak ceritanya Ilyas ini kalau ikutkan lam dengan ya tu kena hijau semula Ilyas. Nama orang lah Ilyas. Ilyas. Jadi Ilyas ini puak-puak Nabi Ilyas lah. Ilyasin. Ilyasin. Okay. So ditulis secara terputus. Sebab Ibnu Amir tak boleh kan kalau ditulis mata sambung, Ibnu Amir tak boleh baca lah. Gitu Saya tak tahu. Sebab dia Ali something. Ali Yasin. Ali Yasin. Ali Yasin. Okay, betul. Wallahu a'lam. Saya ilmu amin belum mendalami lagi. Okey. Baik, nombor 5. Ada yang ditulis taknis. Ini siapa baca kisah tahulah ni. Taknis tulis dengan ta mabsutah. Baik. Mabsutah ni maksudnya buka. Ta terbuka tu. Ada orang panggil ta maftuhah. Maftuhah tu maksudnya bukalah. Mabsutah ni pun maksudnya buka juga. Tapi kira dia macam ni. Maftuhah ni dia memang originally terbuka. Tapi mabsutah ni maksudnya apa? Benda yang asalnya tertutup tiba-tiba terbuka. Itu beza dia. Mabsutah ni benda yang mula-mula tertutup. Marbutah. Kemudian kembang macam bunga buka. Okey. Jadi itu makna dia. Maftuhah ni memang sedia kala buka lah. Tak salah pun, sama aja. Cuma kenapa penggunaan mabsutah tu lebih afdal atau lebih tepat nak cerita kat sini? Sebab asal dia perkataan dia kena tulis dengan ta tertutup. Tapi beberapa perkataan ini ditulis dengan buka ta tu, mabsutah. Maka adalah contohnya macam rahmatu rabbika. Macam kita kiraat kita, riwayat kita kalau berhenti pun mesti kena baca dengan ta mabsutah. Rahmat, ni'matallah kena baca dengan ni'mat, berhenti dengan ta. Walaupun ada setengah kiraat yang lain, contohnya macam Al-Kisai, kiraatnya bila jumpa perkataan begini, maka waqafnya adalah dengan waqaf huruf ta marbutah. Waqaf dengan ta ta'nif. Dia jadi warahmih. Ni'mih. Dia sebab dia dah jadi ta dan huruf sebelum dia tu pun huruf yang tidak menghalang untuk dia imalah, maka dia akan jadi waqaf dengan huruf ha dan kemudian jadi pula imalah. Warahmih, ni'mih. Imro'ah ni imro'ah. Tak boleh jadi imro'ih, kena jadi imro'ah. Okey. Baik, ada soalan nak tanya? Silakan kalau ada soalan. Okey, kalau tak ada bagus. Baik. Akhir sekali, tajuk tentang hifzul Quranul Karim. Ini sajalah. Dr. Aiman selitkan tajuk ni. Sebenarnya ni ada satu buku dia yang asing, tapi saja dia selitkan dalam dalam buku tajuk Musawwar ni nak hafal Quran. Saya tajuk ni boleh baca sendiri je macam nak hafal. Cuma apa yang saya nak tambahlah daripada tajuk dia ni, dia ceritalah tentang bagaimana nak hafal Quran supaya kita memori kita berkekalan panjang dan sebagainya. Saya nak sentuh muka surat 251 ni yang bawah ni. Yang bawah ni. Instrumental ni, adawatu hifzul Quran, alat-alat nak hafal Quran ni. Pertama sekali mesti kena lihat dengan mata lah. Kena tengok. Yalah, kalau orang yang tak nampak macam nak tengok kan. Okay. Dan kemudian kena baca. Dah tengok, kemudian kena baca dulu. Tak boleh main hafal sebab dengar orang hafal, dengar orang baca, kita pun hafal berdasarkan apa yang orang baca. Tak bagus. Sebab takut apa? Orang tu baca salah dan kita baca salah. So kena tengok juga ayat-ayat ni. Dan saya cadangkan kepada semua orang yang ada pada malam ni, bermula daripada bila-bila lah, tak kisahlah malam ni ke malam bila ke, buka balik surah-surah yang lazim-lazim, surah-surah kecil tu, buka dan tengok dan baca balik. Walaupun mungkin sebahagian besar surah tu kita hafal,
Tetapi mungkin kita ada salah. Mungkin. Saya tak kata semua orang salah. Tapi mungkin. Sebab apa saya kata begini? Sebab saya sendiri hafal satu surah tu salah. Sampai bila saya tahu salah? Sampai saya pergi Madinah. Bayangkan, saya pergi Madinah umur saya 20. Jadi, selama 20 tahun tu, tolaklah. Tolaklah umur mengsu, semua tu tolak. Sudah kenal Quran ni pada umur 6 tahun, kot tak saya, 6 ke 7 tahun lah start kenal Quran ni, sampai umur saya 20 tahun. Selama tu saya duk baca perkataan salah. Apa dia? Dan surah Li'ila fi Quraisy tu, Li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Tu. At'ama tu. Saya baca alladzi atma'ahum. Lama sampai siapa tahu tegur. Alhamdulillah. Imam Masjid Nabawi tegur. Syekh Ali Abdul Rahman Huzaifi ni tegur. Dia suruh saya baca. Saya baca allazi atma'ahum min ju'. Dia kata, baca apa? Allazi atma'ahum. Betapa jauhnya makna. Tertukar. Memang tukar tu, kalau kata tukar ada apa tak ada makna, is okay. Orang tak marah sangat. Tapi bila tukar tu ada makna. At'ama, Tuhan memberi makan. Atma'a, Tuhan yang tamak. Tapi tak tahu. Dia jadi macam sendirinya. Duk. Sampai sekarang ni, kalau kata saya tak fokus baca surah tu, ada lagi tu. Dia punya apa nama? Dia punya... Betul balik. Ini nak kata kalau macam Qatilu dengan Qatalu kan, yang tertukar tu lain cerita kan. Tak apa. Ini Syaz. Terus. Syaz ni. Tak ada. Memang Syaz pun mungkin lah elok sikit kan. Ini tak ada terus. Memang tukar makna yang mendatangkan makna yang sepatutnya terus. Na'udzubillah. Akbar. Barulah lepas tu, barulah sedar bahawa kalau saya buat silap, saya tak nafi bahawa mungkin ada orang lain juga mungkin buat silap. Dan lepas-lepas daripada tu Allah Ta'ala tunjuk dah surah yang duk baca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Yang ni lebih dari 10 orang saya jumpa. Qul huwallahu ahad, duduk baca hamzah. Yang ni lebih 10 orang saya jumpa sendiri. Itu nak katanya sebab apa? Sebab dulu kita hafal surah-surah ni sebab apa? Kita pun dengar tu imam tarawih duk baca qul huwallahu ahad tu 20 rakaat. Hari-hari sebulan 20 rakaat dia baca surah tu je, tak ada surah lain ada apa. Punyalah bagus. Okey. So automatik terhafal dengan sendirinya. Kemudian dengar dengan telinga. Kita baca tu kita kena dengar sendiri bunyinya apa. Takut jadi Ramli. Bacanya lain, bunyinya Arab. Kan? Bukan Ramli. Ajiz. Ajiz baca bunyi Arab. Bukan, Ajiz baca bunyi apa? Syair. Sudin baca bunyi Arab. Ramli baca tak bunyi langsung. Takut jadi macam tu. Dan yang keempat, kalau boleh lah, kalau tak boleh tak mengapa. Salin balik Quran tu. Kami dulu Alhamdulillah, peserta yang menghafal dulu memang ada. Memang salah satu metod pelajaran kami dulu, memang tulis balik Quran ni. Memang ada lah, tu simpan kat rumah, tak tahu simpan kat mana. Ada lah dulu. Dan memang bercita-cita nak tulis balik, tapi itulah kata kerja lain pun tak siap, tiba-tiba nak buat kerja yang menambahkan lagi beban ni. Matan Jazari belum siap lagi Ustaz. Itu dah Jazari tak lagi nak buat benda lain. So tak payah. Tu ceritanya kalau siapa nak menghafal, sebab apa tulis ni? Sebab salah satu punca boleh ingat hafalan adalah dengan tulis. Okey. Tapi kalau saya nak tambah satu lagi nombor 5. Kalau tanya saya lah, saya nak tambah satu lagi nombor 5. Minta maaf lah Dr. Aiman, saya bukan nak tambah buku dia, tapi tak tambah untuk pelajar saya. Adalah kena ada partner. Kena ada partner yang tolong dengar bacaan kita. Kena ada seorang. Pokoklah kita baca dah syok sendiri. Betul. Kali partner kata, mana betulnya? Mengarut baca ni. Ni salah. Sebab apa? Masa kita baca tu, kita rasa betul dah. Cuba kita baca bagi orang lain dengar. Berlama-lama salah. So, agak lah. Kalau dah yang salah tu, kita dah hafal, dah lekat dalam kepala, dah lekat di lubuk hati. Agak-agak senang ke nak buang? Macam tadilah, atma'ah. Dia baca atma'ah daripada kecil. Agak-agak senang ke? Saya sampai sekarang ni, daripada 20 tahun lepas sampai 20 tahun sekarang ni, duk ada lagi dia punya orang kata apa, baki-baki sisa tu dah ada lagi. Nak tersebut atma'ah tu dah ada lagi. Bayangkan kalau kita yang bawa hafal, lagilah dia melekat kuat. So, pastikan bila ada partner ni, dia tolong dengar bacaan kita, sampailah dia sahkan, kata okey, kamu dah baru boleh hafal surah ni, boleh hafal muka surah ni, baru hafal. Dan sementara hafal tu juga,
buka juga YouTube ke apa ke, yang sekarang ni dah banyak. Yang saya bagi hari tu mukri.com tu, antara yang the best, saya rasa. Antara yang the best, mukri.com tu. Dia boleh ulang ayat kita nak berapa ratus kali, kita boleh ulang ayat yang sama. Lepas tu pula, imam-imam yang dalam tu, dia letak imam-imam yang baca secara rasul ayat. Maksudnya satu-satu ayat. Tak ada imam yang baca sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Susah dia tak letak macam tu. Sebab apa? Kalau ada imam yang macam tu, kalau kita nak baca dua ayat macam mana? Sabbihisma rabbikal a'lal. Jadi bunyi dia a'lal, tak adalah. So mesti kena ada imam yang baca betul-betul habis ayat satu-satu. Okey. Kemudian so bawah ni muka surat 252 ni banyaklah menghafal Quranul Karim ni berlaku dengan izin Allah Taala melalui sebenarnya 5T kan. Kita ingat 3R je, rupanya ada 5T. At-tasnim, maksudnya kita sendiri yang nak, bukan kawan-kawan nak kita hafal tak. At-tadarru', maksudnya kena rendah diri. Tak boleh rasa macam lepas ni aku hafal Quran mesti aku lagi hebat daripada kawan-kawan ni. Tak boleh. At-tarkiz, kena fokus betul-betul. Kemudian paling teruk sekali dalam bab-bab menghafal ni at-takrar, mengulang. Bab mengulang ni paling malas sekali nak buat dalam dunia. Kemudian kena sentiasa ulang kaji hafalan lah, macam mana keadaan pun. Dulu-dulu masa bujang syok boleh mengulang sehari 5 juzuk relax. Bila dah mula ada rumah tangga ni, baru nak start alif lam mim, ayah nak pergi sepimat boleh ayah. Ayah pun keluar sepimat. Balik alif lam mim, ayah. Kata satu hari aku ulang alif lam mim 5 kali. Tak ada buat benda lain, ulang alif lam mim je. Macam mana tak ingat alif lam mim tu? Okay. So, tu kata, masa yang ada manfaatkan dengan baik. Okay. Yang terakhir, perkara yang membantu hafazan Al-Quran kita adalah pertamanya mesti ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kemudian, membetulkan tujuan untuk apa kita nak hafal. Okay. Kemudian, salah satu orang kata apa, kelebihan orang yang hafal Al-Quran ni, dia sangat orang kata, bermain dengan maksa, bermain dengan waktu. Dia kira macam masa dia mesti kena optimumkan. Dia cari masa yang kira, yalah dia tak boleh bukan seorang yang banyak buang masa. Okey, dan peta kedua keselebihnya telah menjauhkan dia tu daripada maksiat, sebab dia tahu dia ni ahlullah. Orang yang hafal Quran ni hum ahlullah wa khassatuh. Mereka akan jadi parti Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka akan jadi pengkhususan Allah Taala dalam bila-bila mereka start hafal Quran. Dan mestilah dia orang yang hafal Quran Karim juga, dia akan jadi orang yang konsisten. Dalam apa jua tindakan hidup dia biasanya akan jadi orang yang sangat konsisten. Okey, baik. Okey, habis. Bawah tu tak adalah semua fihris lah. Fihris ni habislah kira cerita dia. Bahawa belakang-belakang tu, okey, kita dah tahu yang ada. So, bolehlah tengok sendiri belakang tu. Ada lagi kata pengantar ni kat depan. Okey, baik. Habis. Semua Nama orang. Tu, nama orang tu. Nama je sama tapi orangnya lain. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okay, baik. Saya ada masa sikit lagi, dalam 10 minit lagi. Mungkin saya nak ambil kesempatan ni, ada orang minta suruh ulang tajuk raw kan. Tapi tajuk raw ni pun tak payah ulang yang teruk-teruk. Ulang yang kata apa? Ulang yang ni je lah kot. Saya rasa saya nak ulang yang yang menjadi masalah je. Okey. Tajuk raw ni tuan-tuan boleh buka muka surat 76. Tuan-tuan dan puan boleh buka muka surat 76. Okey. Raw. InsyaAllah minggu depan saya tak ada. Satu lagi minggu iaitu 29 hari bulan insyaAllah saya ada. Okey. Okey, tajuk raw ni kalau kira 1 2 3 4 5 6 ni yang tebal Raw ni terbahagi kepada 3. Pertama, raw yang perlu dibaca dengan tebal. Bawah tajuk ni ada 8 faktor kenapa perlu dibaca raw dengan tebal. Tajuk kedua, raw yang perlu dibaca dengan nipis, dan di bawah tajuk nipis ni ada 4 sebab kenapa perlu dibaca dengan nipis. Kemudian yang terakhir, raw boleh baca tebal, boleh baca nipis, dan bawah tajuk tu ada 2 sebab. Jadi 8, 4, 2. Okey. Yang 8 ni, yang raw perlu dibaca tebal ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni saya rasa tak ada masalah lah. Boleh baca pun boleh faham. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang susah nak faham ni adalah nombor 7 ni. Kebanyakannya orang mengadu dia susah nak faham yang nombor 7. Okey, cuba kita tengok. Apa yang dia kata dalam nombor 7 ni? Dia kata apa? Apabila huruf ra
bertanda sukun. Ra matilah. Sebelumnya, baris kasroh yang mendatang. Okey, pertama kena faham. Apa maksud mendatang? Kadang-kadang orang istilah tu pun, yalah, sebenarnya nak datangkan istilah mendatang ni pun bukan senang tau. Pagi, petang, siang, malam fikir orang nak datang mendatang ni. Susah. Tapi nak kena explain pula. Baik. Mendatang ni artinya ia adalah baris yang baru. Bukan baris original. Dia didatangkan oleh pembaca tersebut. Dia nak baca, dia letak baris tu. Sedangkan baris tak ada pun. Tak ada baris. Tapi bila dia nak baca, dia nak start perkataan tu, maka dia kena letak baris. So itulah baris yang dikatakan arid. Baris yang mendatang. Okey, baik. Kemudian, dia ada dua perkara yang kata mendatang ni. Sama ada ianya disebut. Nampak Sama ada ianya disebut. Disebut ni dalam bahasa Arab, orang panggil apa? Malfuzah. Malfuz, dilafazkan. Malfuzah. Sama ada dia dilafazkan ataupun diandaikan. Yang diandaikan ni Arab kata apa? Muqaddarah. Takdir, muqaddarah. Okey. Baik, apa beza malfuzah dengan muqaddarah? Macam ni. Contoh irji'i. Irji'u ni. Nampak? Pada kalimah irji'i ni, saya nak besarkan sikit. Okey. Pada kalimah irji'u atau irji'i ni, dimulakan perkataan ni dengan hamzah wasal. Bila kita belajar bab hamzah wasal hari tu, kita tahu bahawa kita kena tengok dia lafaz ni fi'il ke, isim ke, harf ke. So kita cek tengok, oh dia ni fi'il. Bila kata fi'il, apa perlu kita buat? Tengok huruf ketiga. Huruf ketiga baris bawah atau atas mula dengan bawah, betul tak? Kalau huruf ketiga baris dhammah mula dengan dhammah. Maka sekarang jim baris bawah, maka kita mula dengan baris Bawah. Maka ini yang dikatakan kita yang bawa datang baris tu, kita lafazkan kasrah tu i, kita sebut irji'u, kita lafazkan tu. Kalau itu dia maksudnya malfuzah. Baik. Tengok contoh kedua. Contoh kedua, dia ada alladzirtada. Apa? Alladzirtada. Ra sukun sama juga, ra sukun juga. Tapi sebelum ra sukun ni ada huruf baris bawah. Mana? Ni, Z ni. Adakah Z ni sebahagian daripada irtada? Tak. Kasrah dia datang daripada perkataan sebelumnya. Kasrah ni takdir datang daripada huruf sebelum dia. Memang tak boleh ubah dah. Tak boleh baca al-ladza atau al-ladzu dah. Memang al-ladzi dah. Tetapi oleh kerana kasrah tu bukan originally datang dari irtada, datang daripada takdir, datang daripada sebelum ni, inilah dikatakan diandaikan kasrah. Muqaddarahnya kasrah tu datang daripada huruf sebelum. Banyaklah dalam Quran macam ni. Amirtabu, alladzirtada, apa lagi? Yang kita baca hari tu dalam surah An-Nur tu. Dinahumul ladzirtada ni surah An-Nur. Ataupun ini irtabtum, ini irtabtum. Tapi nak senang faham, dia kalau nampak sebelum ra tu hamzah wasal, kalau kita mula dia baca baris bawah ataupun ada baris bawah sebelum dia yang datang daripada perkataan lain, maka baca je lah dengan tebal. Cuma nak bezakan muqaddarah dengan malfuzah tu je yang kebanyakan orang masih tak orang kata apa, tak faham dengan sepenuhnya. Jadi yang kata malfuzah adalah apabila kita sebut dia. Kita sebut perkataan tu irji'u, kalau kita contoh macam alladzirtada ni pun, katalah kita berhenti pada allazi. Kita memula perkataan irtada ni. Jadilah malfuzah. Jadilah malfuzah. Sebab apa? Sebab kita lafazkan irtada. Tapi kalau kita baca wasal dari depan, alladzirtada, maka ketika tu dia jadi muqaddarah. Ni lebih pada iltiqa as-sakinain lah juga Ustaz. Topik iltiqa as-sakinain. Macam allazi ni tak iltiqa as-sakinain. Allazi ni memang zan hidup. Yang itu ya tu dihazafkan lah sebab iltiqa as-sakinain iyalah. Yang iltiqa as-sakinain contoh yang bagus, contohnya macam amirtabu. Irtabu. Amirtabu. Irtabtum. Ini irtabtum. Tu. Ustaz, minta maaf tanya, kalau macam al-lazi ni, al-lazi kalau kita nak tanya, al-lazi kalau kita nak berhenti situ, al-lazi 2 harakat Betul.
Kalau sambung baru dia terus pada ro kan. Al-lazi. Saya tanya balik soalan puan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim kan. Kalau berhenti pada ihdina tu apa harakat? Ihdina. Ad-dina. 2 harakat. Kenapa? Sepada ad-dinas. Betul. Ada hamzah wasal. Ada hamzah wasal. Enggak, Ihdina. saya tengok. Tengok jadi Masli. Kenapa ihdina. ihdina tu baca 2 harakat? Sebab ada. Kalau berhenti 2 harakat. Sebab berhenti dua harakat jadi mak asli. Kenapa kena baca 2 harakat? Dina. Sebab ada huruf Alif. ada huruf Mana Ustaz, alif. yang na ke? Mak asli. Tapi kalau sambung apa jadi na tu? Hazaf. Hazaf. Dia na tu terus pergi sod. Ada tak orang baca ihdina as-siratal mustaqim? Ada. Dia jadi alif lam samsiah ya Ustaz. Bukan samsiah. Samsiah tu jiran depan rumah saya. Syamsiah. Samsiyah. Samsiah Pakis nama dia. Ihdina. Kan? So itu sama lah. Ihdina tu berhenti jadi 2 harakat, sambung jadi tidak ada harakat. Sama al-ladzi ni. Okey, so itu yang nombor 7 ni lah yang agak saya rasa agak sukar sikit nak difaham dalam hal ni. Cuma apa pun muqaddarah ke malfuzah ke, baca dia dengan tebal. Dua-dua tu kena baca tebal. Ya saya. Kalau kita pegang dengan sebab ada hamzah wasal je kat situ. Pun Jadi- boleh. Tu saya kata tadi pun boleh. Kalau pegang hamzah wasal pun tak ada masalah. Boleh. Cuma dengan syarat sebelum kita nak lafaz, sebelum roh mati tu bagi bawah lah. Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi begini? Okey. Ustaz, itu jika sebelum ya tu tanda bawah kan, kasrah kan. Sekiranya kalau ya tu ada sebelum dia tanda Garis atas. fathah Fathah. dia macam fathah dia kira macam dikira alif jugalah. Kalau macam contoh lazal tu tanda di atas, bila berhenti al-ladza 2 harakat. Ya, contoh. Inilah saya bagi contoh senang. Irkabu. Irkabu. Okey, saya bagi perkataan irkabu. Irkabu ni roh tu tebal ke nipis? Irkabu. Nipis kalau tak ada hamzah wasal. Tebal. Sebab Oh, roh ada hamzah wasal ke Ustaz? sebelum yang satu wasal jadi dia tebal. Naiklah. Tebal, Ustaz. Dia cerita Nabi Nuh AS bila Tuhan kata bila dah siap bahtera tu, Irkabu. Irkabu, naiklah kamu, bacalah bismillahirrahmanirrahim mursaha. Ayat itulah irkabu tu. Okay. Sebelum perkataan irkabu tu ada waqala. Sebelum perkataan irkabu tu ada waqala. Cuba baca, apa bunyi? Waqala irkabu. So roh Lar tebal lah. Sebab apa tebal? Sebab sebelum tu ada baris atas. Jumpa roh. Boleh tepat tak jawapan tu kakak? Sebab hamzah tu wasal. Huruf istilah di depan dia. Huruf istilah. Apa dia? La. Berbaris fathah Ustaz. Fathah jumpa roh. Okey, dalam cerita ni, kenapa nombor 7 ni ada kat sini? Sebab, bila kita tengok tajuk kedua dalam bab roh ni, sebelum roh, kalau bagi bawah, dia akan dibaca dengan apa? Nipis. Nipis. Tarkik. Kalau sebelum roh bagi bawah, dibaca nipis. So, tiba-tiba main nombor 7 ni, cerita dia sebelum roh bagi bawah. Sepatutnya nipis lah kan, betul tak? Tetapi oleh kerana kasrohnya tak original, that's why lah semuanya dibaca dengan tebal. Yang waqalar kabu tu memang confirm tebal lah. Tak boleh buat apa lah. Waqalar kabu tu sebab dia bagi atas sebelum dia. So sekarang ni, kalau kata sebelum roh, yang hamzah wasal ni sebelum dia huruf bagi bawah, adakah dia termasuk dalam kategori kedua semuanya dinipiskan? Di sini itulah penghalang dia. Sebab apa? Penghalang dia adalah merupakan kasrah itu bukan original. Kasrah. Ya. Boleh terang tak bukan original tu? Bukan Sekali lagi. Contoh macam perkataan ni. Siapa yang tanya saya tu bagi tahu nama? Rohani. Okey, Puan Rohani. Sedap namanya. Macam nama nenek saya. Sekali. Baik ada makna tu. Jiran tu. Ustaz.
Apa tadi? Apa dah cerita rohani tu? Jadi Cerita lagi. yang huruf baris bawah yang tak original. Dah cerita rohani tu cerita Abang Jamil tu. Oh, Cikgu Rohani. Okey. ingat cerita apa dia? Cuba Puan Rohani tengok lafaz irji'u ni. Okey, nampak tak hamzah wasal ni sebelum ra ni ada baris tak hamzah wasal ni? Tak ada. Ada. Okey. Kalau Puan Rohani nak baca, macam mana Puan Rohani nak baca? Macam nak baca irji dah sebab Okey. belajar macam tu. Betul. Okey, betul. Tapi siapa yang lafazkan i tu? Mana Kita. mai? Puan Rohani orang mana? Terengganu. Okey, kena baca kat lain. Okey, kena tukar substitute dia. Mari mana i tu? Dari mana ni? Mana? Tadi tu mana mai? Tukar. Kita tengok yang ketiga. Mari mana baris i tu mari mana? Bukan mana-mana. Daripada PL tengok huruf yang ketiga, Ustaz. Ada. Okey, tengok PL jim tu baris bawah. Okey. Nak cerita je kasrah tu asalnya ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Satu asal. Maknanya mari mana kita lah yang buat marinya. Kita yang mengaji ni, kita yang nak baca ni, kita yang sebut i tu, faham tak? Jadi lafaz tu huruf hamzah wasal tu tak ada baris pun. Sebab tu baris tak original tu. Baris. Okey, saya tunjuk Quran dah sekarang tuan-tuan. Saya tunjuk Quran. Okey, sekejap Saya tunjuk daripada Quran supaya kita sama-sama faham. Okey, tak apa sekejap siapa yang nak suruh tutup kelas ni sekejap Okay. Ada ke orang suruh tutup kelas? Teruskan. Nak buka kelas dia, Ustaz. Terus, Ustaz. Jangan buka lagi kelas kedua, jangan buka lagi. Sekejap saya nak tutup setting dulu. Okey. Kelas sebelah dah tunggu. Nanti. Kau dia pergi makan dulu. Okey. Okey, tengok dalam surah An-Nur 353. Okey. Saya bulatkan sekejap perkataan ni. 353. Okey, nampak tak? Ghairi ulil irbati. Ghairi ulil irbati. Nampak tak irbati tu? Nampak tak baris dia? Itu asli sebab hamzah tu berbaris bawah. Boleh tak kita tiba-tiba kita nak baca arbati, urbati? Boleh tak? Tak boleh. Maknanya baris ni asli lah Puan Rohani, betul tak? Tak boleh tukar dah. Memang baris nampak dah turun terang. Hamzah pun nampak turun terang. And then barisnya pun nampak bawah. So tak boleh tukar dah. Memang baris original. Bila original macam ni, bro ni nipis ke tebal? Nipis. Bagus. Terima kasih. Nipis. Okey, baik. Muka surat seterusnya. Baik, kat sini. Ayat 50. Nampak tak? Amir. Nampak tak hamzah wasal tu? Ada baris tak? Tidak. Ada. Tak ada baris. Tapi sebelum dia mim ada baris tak? Ada. Baris apa? Bawah. Baris bawah. So kalau kita baca Amir Tabu. Jadi baris bawah tu main dari mana? Datang. Datang daripada andaian, Ustaz. Diberi kasrah. Daripada mimah kasrah. Andaian lah. Andaian. Muqaddarah, Ustaz. Muqaddarah. Main dari mi ni. Okay, let's say lah kita baca dia tanpa ada am ni. Kita baca dia aja. Kita baca dia aja perkataan ni. Dia jadi mahfuzah, Ustaz. Okay, tengok. Buat magic. Nak baca? Artabu. Irtabu. Nangis Ustaz kalau orang baca artabu. Artabu. Irtabu. Ra tafkhim. Okey, sekarang ni baca dia kasrah irtabu. Dia fi'il, maka kena mula dengan baris bawah. Sebab ta baris atas, kena mula dengan baris bawah. Irtabu. Jadi kasrah i tu mana datangnya? I tu dan siapa bawa datang kasrah tu? Kita yang kena baca. Nampak tak kasrah tu kat situ? Ya. Nampak. Siapa pun tak boleh nampak kasrah kat situ. Tapi bila kita baca, bunyi kasrah tu. So, kita yang mengaji ni lah bawa datang kasrah tu. Sebab tu dia kasrah tu tak original. Itulah maksudnya tak ori. Hatta ami tu pun, mim tu kasrah dia sendiri pun tak ori juga. Dia sukun. Saya ni lah saya tak faham Ustaz. Tak Mi faham tu. apa. Okey, cuba tengok ni selepas tabu tu apa tulisan dia?
Apa dah tu nak bagi tahu original mim ni kasrah ke sukun? Sukun. Sukun. Originally mim ni mati, originally. Tapi kalau kita mati kat am ni, macam mana nak baca dengan irtabu ni? Amrtabu. Tak boleh baca. Maka cara dia mestilah sebab kena mati. maka mestilah kena tukar baris pertama tu kepada bawah. Kan kita belajar sebelum ni kan. Tukar baris pertama tu kepada bawah. Tapi bukanlah kita tukar. Sepatutnya kita lah kena buat sendiri. Tapi tak apa. Dia tahu orang Melayu ni payah nak buat sendiri. Dia tulis siap-siap dan mim tu baris bawah supaya senang nak baca. Kan? Jadi kita baca je lah. Asal usul dia mim tu mati. Am Mati. yaqulu naftara. Am ala qulubin aqfaluha. Am ni memang mati. Mim tu mati. Am. Jadi Quran tulis siap amir tabu, baca je. Jadi Ini dia jadi muqaddarah Ustaz. muqaddarah. Kira kalau ikutkan kasrah tu 2 kali. Kasrah tu aridah. Kasrah pada mi tu pun bukan kasrah original pun. Okey. Kasrah original. Huruf original dia adalah sukun. Macam qul huwallahu ahad. Nampak? Qul huwallahu ahad. Lam tu original dia, lam tu mati ke hidup? Mati. Mati. Qul Qul mati. Nampak? Qul. Lam tu mati ke hidup? Sakit. Tapi kalau kata lepas qul tu ada lafaz Allahumma, nak baca macam mana? Kulillah. Nampak? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka tasha'. Mana datang kasrah tu? Qulil li. Kita bawakan. Mendatang. Mendatang itulah maksudnya. Okey. Okey, dengan itu maka tamatlah kelas kita pada malam ni. Terima kasih Ustaz. Jumpa semula pada hari 29 hari bulan. InsyaAllah minggu depan saya minta cuti dulu. InsyaAllah kita jumpa semula nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la yattabi'una shaqiyyan wa la madhunan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.